السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, agak lama juga kita bercuti ya. Sebelum ini, alhamdulillah sekarang kita dapat kembali. Pada malam ini rasanya sepintas lalu kita telah baca risalah Sahih Muslim ni ke surat 5, itu belum lagi kita bincangkan. Ada baiknya kalau kita baca sekali lagi dan bincangkannya. Mudah-mudahan semua peserta kita ni sudah ada ya. Muka surat 5. Surat 5, Babul Iman ma huwa wa bayanu khisalihi. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman qala an tu'mina billah وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشرافها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشرافها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشرافها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشرافها في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينا. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تشرك. قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟
قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء الباب يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوه. Surah 5 kita baca tadi hadisnya. Babnya ialah babul iman mahu wa bayan bab hakikat iman dan penjelasan bahagian-bahagian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata beliau, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama orang ramai. Lalu datang kepadanya seorang lelaki. Dia lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Jawab Rasulullah, iman dia percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab, percaya akan menemuinya, percaya kepada para rasul, dan percaya kepada hari kebangkitan akhirat. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah itu Islam? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, Islam ialah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan sembahyang fardu, membayar zakat yang wajib, berpuasa di bulan Ramadan. Orang itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu ihsan? Jawab Rasulullah, ihsan itu ialah kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika kau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia sentiasa melihat. Orang itu terus bertanya, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat itu akan terjadi? Jawab baginda, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi akan kuterangkan kepadamu tanda-tanda. Apabila hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, itu adalah salah satu tanda. Apabila orang yang bertelanjang, jadi tidak berpakaian dan berkaki ayam, menjadi pemimpin, itu juga termasuk tanda-tanda. Apabila gembala ternakan berlomba-lomba meninggikan bangunan, itu pun termasuk tanda-tandanya. Ada 5 perkara. Jadi itu semua termasuk dalam 5 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayatnya, Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith
la ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Bermaksud sesungguhnya Allah, Dia sajalah yang mengetahui tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui yang dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian orang itu berlalu, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggillah orang itu kembali. Para sahabat berusaha mencari orang itu untuk memanggilnya kembali, tapi mereka tidak melihatnya lagi. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kepada manusia. Abu Hurairah meriwayatkan lagi, ini hadis yang ketiga. Abu Hurairah meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertanyalah kalian, ini kamu, kepada para sahabat enggan bertanya. Lalu datanglah seorang lelaki, dia duduk dekat kedua lutut baginda dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau tidak menyebutkan Allah dengan apapun, mendirikan sembahyang, memberi zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Orang itu berkata, benar sekali kata. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, bertemu dengannya, para utusannya, dan beriman dengan hari kebangkitan, serta beriman kepada takdir seluruhnya. Orang itu bertanya lagi, engkau memang benar. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kau takut kepada Allah seolah-olah kau melihat. Jika engkau tidak boleh melihatnya sekalipun, ketahuilah bahawa dia selalu melihat. Orang itu berkata, kau benar. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat akan terjadi atau berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang ditanya tentang persoalan itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi akan kuberitahu kepadamu tanda-tandanya. Apabila kau melihat perempuan melahirkan tuannya, itu adalah sebahagian dari tanda-tandanya. Apabila kau melihat orang yang berkaki ayam, telanjang, yang tidak berpakaian, tuli dan bisu menjadi raja di bumi, itu juga di antara tanda-tandanya. Apabila kau melihat gembala-gembala ternakan saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, itu juga di antara tanda-tandanya. Ada 5 perkara lain. Jadi kalau boleh juga kalau kita terjemahkan, itu semua termasuk dalam 5 perkara lain. Masuk dalam 5 perkara lain. Jadi seperti 5 perkara lain yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Luqman ayat 34 yang bermaksud sesungguhnya hanya Allah sajalah yang mengetahui tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan serta mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun dapat mengetahui jadi dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, kata perawi, yakni Abu Hurairah. Perawinya ialah Abu Hurairah.
Selepas itu orang tadi bangun lalu pergi. Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, carilah orang itu, bawakan dia kembali kepada aku. Orang itu pun dicari-cari oleh para sahabatnya, tapi mereka tidak menemuinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang tadi ialah Jibril. Dia mahu kamu belajar kerana kamu tidak bertanya tadi. Kerana kamu tidak bertanya tadi. Itulah dua hadis yang kita baca malam ini sebagai sambungan kepada perbincangan sebelum ini di bawah Kitabul Iman. Bab yang pertamanya pada muka surah 1 itu dalam nota ini, yaitu bab bayan iman wal Islam wal ihsan wa wujud iman بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاق القول في حقه. Yang kita sudah bincangkan sebelum ini. Di bawahnya ada satu hadis yang mana sebenarnya kalau kita perhatikan hadisnya sama dengan yang kita baca tadi. Hadis yang pertama itu sama juga dengan hadis yang dua hadis yang kita baca tadi. Tetapi para pensyarah Sahih Muslim ini dia buat tajuk berasingan. Kalau hadis yang pertama dia letak di bawah tajuk yang kita baca tadi, hadis yang kedua dan yang ketiga pula dia letak di bawah bab iman ma huwa wa bayan al-khusal. Seperti sebelum ini, kepada yang telah mengikuti kuliah kita sebelum ini, tentu sekali yang mengetahui bahawa tajuk yang ada di dalam Sahih Muslim hari ini sebenarnya bukan yang dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Itu telah saya nyatakan sebelum. Dibuat oleh orang-orang lain, sama ada oleh Imam Nawawi ataupun lain-lain. Sebab itu kalau kita baca yang asal dia letak di hadapan kita beberapa nuskah yang berbeza-beza, kita akan dapati tajuknya itu berbeza, tidak sama. Kenapa? Sebab tajuk itu bukan dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Masing-masing fikir, Imam Muslim tak sempat nak buat tajuk itu. Masing-masing fikir dengan kemudian fikir mana yang sesuai dengan hadis-hadis yang dikemukakan oleh Muslim. Apa tajuk? Masing-masing buat. Walaupun orang yang buat itu memanglah orang yang berwibawa dan ulama yang bertabar, tapi tidak sama. Bahkan seperti sebelum ini saya telah nyatakan bahawa Maulana Syabdir Ahmad Rasbani yang digelar dengan Syekhul Islam yang pertama Pakistan, dalam syarah Muslim dia Fathul Mulhim, dia ada sebut. Orang lain pun ada sebut juga sebenarnya. Orang lain pun ada sebut juga, misalnya pensyarah Muslim yang baru, nama kitabnya Kabul Hajj. Dalam itu pun dia sebut bahawa sebenarnya tajuk-tajuk yang ada ni masih belum tepat dan sesuai dengan kedudukan Imam Muslim. Masih boleh ditokok dan diperbaiki. Kadang-kadang kalau kita tengok tajuk terutamanya dalam bab fiqh akan datang. Sekarang ni bab akidah, ini bab iman. Kalau dalam bab fiqh akan datang, kita akan tengok kalau yang bermazhab Syafi'i, tajuk dia lebih cenderung kepada Syafi'i. Kalau yang bermazhab Malik, sebab yang mensyarah Muslim ini bukan satu mazhab saja, bukan orang yang dalam mazhab Syafi'i saja. Dalam mazhab Malik macam Qadhiyah dan lain-lain lagi. Dalam mazhab Hanafi ada macam-macam. Dia akan nampak kecenderungan kepada mazhab, kecenderungan kepada mazhab dia, fahaman dia. Jadi tidak betul-betul kita kata bebas, tidak betul-betul bebas. Satu perkara.
Yang keduanya yang sebenarnya maksud Imam Muslim ni yang mana tak tahu. Kalau macam Bukhari, kita senang sebab dia sendiri yang buat tajuk dia. Tapi kalau macam Muslim ni susah. Walaupun tajuk dia dibuat, hadis-hadis yang diletakkan itu nampak mudah, nak cari tajuk yang sesuai dengannya. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang dikehendaki dia. Sebab Imam Muslim tak sempat nak buat tajuk, tak sempat. Dia mati sebelum dia buat tajuk. Sebelum dia buat tajuk. Kalau nak kira lebih kurang sama. Cumanya yang berbeza ialah hadis yang pertama di wafat yang pertama itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar melalui anaknya Ibnu Umar. Yang kedua dan yang ketiga di bawah tajuk yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu beza. Adapun kandungan dia peristiwa yang digambarkan, yang dikemukakan itu sebenarnya peristiwa yang sama. Peristiwa yang sama. Walaupun lafaz hadis itu nampak berbeza-beza sedikit. Pada setengah-setengah tempat itu kandungan dia itu nampak berbeza, tetapi yang sebenarnya ia adalah berkenaan dengan peristiwa yang sama. Supaya kita tidak leka, dan jelas. Sekali lagi sebab baru kali kita baca, baru kali yang pertama ni betul-betul matan hadis. Kali yang pertama sebelum ini, yang kedua mungkin kita akan tertanya-tanya kalau tengok kitab Muslim yang betul-betul yang lengkap. Ini tidak sama dari segi nombor dia pun tak sama. Mungkin akan tertanya-tanya begitu. Jadi supaya jelas, saya nak ceritakan sekarang ini bahawa yang kita baca sekarang ini, yang kita tatap sekarang ini, kita bincangkan ini, ialah tengok tajuk Mukhtasar. Yang ini ringkaskan Sahih Muslim. Bukan Sahih Muslim selengkap. Kemudian ada yang mengira hadis dia tu bermula daripada Kitabul Iman. Ada pula yang mengira hadis-hadis dalam Sahih Muslim ni bukan di sini. Di dalam mukaddimah dia, hadis-hadis yang ada di situ dia sudah kira dari situ. Jadi yang di sini ni yang keberapa dah. Sebab itulah kita tengok berbeza-beza. Mukhtasar Muslim hanya mengandungi hadis-hadis pokok yang utama. Adapun hadis-hadis yang termasuk di bawah mutaba'ah ataupun syawahid, dan hadis-hadis yang tidak menyatakan perbezaan dari setengah-setengah sudut sahaja, dari sudut bahasa misalnya, beza lafaz sedikit sebanyak, itu tidak ada. Dalam Muslim yang asal beza sikit, satu je perkataan beza, dia bawa dengan sanad yang lengkap. Kalau hadirin dan hadirat sekalian nak tengok perbincangan kita yang lengkap, tengok YouTube. Sebab saya ada mengajar juga Muslim ni, Muslim yang lengkap dengan sanad, Muslim yang lengkap. Jadi ini kita tidak nak tumpuk situ sebab perbincangannya lebih banyak kepada sanad. Rasanya itu tidak diperlukan sangat dan boleh dilihat dalam kitab Muslim yang asal itu. Sebab sanadnya lengkap, boleh berurut. Dan perbezaan yang kecil-kecil tu yang ada tu, kalau kita baca yang lengkap, dia akan ada semua. Jadi mengambil masa yang banyak. Sebab kita baca sanad saja satu hal. Adapun ini dia tidak, terus daripada sahabat, tidak sanad lengkap daripada Muslim sampai kepada Abu Hurairah itu tak ada sanad. Dia buat. Itu maksudnya tajrid. Ini mukhtasar dan tajrid Muslim. Mana dia buat kosongkan itu. Tak sebut. Hanya nak ambil, terutamanya kepada kita umumnya, kita ambil pengajaran daripada hadis itu sendiri. Tanpa kita habis masa, tanpa kita pening dalam perbincangan sanad dan perbezaan yang kecil lafaz hadis. Itu sebab ada kelebihannya. Mukhtasar itu ada kelebihan. Baiklah, kita pergi kepada hadis yang kedua.
babnya tadi ya. Babul iman ma huwa wa bayanu khisal. Bab hakikat iman dan penjelasan bahagian-bahagian. Jadi disebut hakikat. Padahal hakikat tersebut dalam tajuk yang asal itu dia tak tersebut bab haqiqatil iman. Tak ada. Tapi bila kita terjemah, kita masuk dari mana? Dari mana? Saya pun tidak nak habiskan masa banyak bincang tajuk ni. Sebab tajuk tu bukan tajuk yang dibuat oleh Muslim pun. Kalau tajuk Bukhari lepas tu juga kita bincang sebab dia sendiri. Tapi kalau kita perhatikan para ulama dalam syarah-syarah dia, semua kata begitu. Semua kata ada hakikat itu. Di antara bab dengan iman itu ada hakikat dia semua. Ya, kepada kita yang tidak belajar ilmu mantik dalam bahasa Arab mungkin tak terlintas tu, tak apa. Tetapi kalau belajar ilmu mantik, bila dia tanya tentang sesuatu, tanya tentang hakikatnya, maka dia perlu kepada ta'rif. Dan tanya dengan ma, berarti tanya mahiyah dan hakikat. Bila kata ma, babul iman ma, pada tanya hakikat. Sebab ada juga yang bukan hakikat. Yang bukan hakikat. Yang bukan hakikat. Mana kalau tak ada dia pun tak apa. Masih lagi kalau tumbuh lagi tak ada tangan. Manusia lagi. Boleh hidup. Apa lagi kalau tak ada bulu bening saja, tak ada misal saja. Lagilah orang tak kata dia tu harimau, apa semua manusia. Nak kata hidup, lagilah. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki, manusia. Hakikat manusia tu masih ada. Sama juga di sini. Kenapa ulama-ulama kalau kita tengok dalam syarah-syarah dia sebut hakikat. Nak cerita di sini, kalau tak ada yang ini, tak ada iman. Tak ada. Hakikat. Ada yang ini, baru ada ini. Ada banyak perkara lagi. Kalau tak ada dia pun, ada juga iman. Islam juga. Seseorang tu tak sembahyang sunat. Islam. Tak puasa hari Isnin, hari Khamis. Islam. Hakikat dia Islam. Dia masih ada hakikat Islam. Hakikat iman itu ada. Macam orang yang tak ada kaki, tak ada tangan, tapi dia manusia. Dia masih manusia. Cuma yang tidak sempurna itu lain cerita. Tapi hakikat dia masih ada, cukup. Bila ada hakikat itu tak kira. Sebab itu dari segi hukumnya, kalau bunuh orang, ada hakikat, tak ada. Tak kira kanak-kanak apa, tua apa, lelaki kau perempuan sama kena bunuh balas. Sebab itu. Sebab menghilangkan hakikat. Dan hakikat manusia dari segi zahir ini, dia ada fikiran, ada akal, ada pertimbangan, ada memikir. Itu hakikat. Kalau tak ada, itu tak ada beza kita dengan makhluk yang lain, dengan binatang yang lain. Itulah sedikit saya gambarkan perbincangan dalam ilmu mantik. Itulah. Jadi dia tanya, bila tanya ma, dia tanya hakikat. Jadi di sini tidak termasuk ni puasa sunat. Kalau tak ada itu, orang panggil orang itu Islam. Sebab hakikat Islam itu ada. Sama seperti manusia, kalau tak ada tangan, dia masih manusia. Kita panggil manusia juga. Sebab hakikat dia masih ada. Jadi itulah secara ringkas. An Abi Hurairah. Ada hadis yang pertama riwayat daripada Umar. Hadis yang kedua ni riwayat daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW yang semua kita kenal, maklum, semua maklum. Yang kenal sikit sebanyak hadis pun tahu
Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dia sekejap hidup bersama Rasulullah SAW, tapi antara keistimewaannya ialah dia banyak riwayat dan banyak meriwayatkan hadis. Sebenarnya kalau tentang perawi-perawi ini saya sudah tulis dalam ulasan Mishkat, hadis Mishkat dalam Teladan sedikit saja. Sebut tentang perawi-perawi itu termasuklah perawi dari kalangan sahabat. Cuma yang saya rasa perlu sebutnya dalam keadaan kita sekarang berhubung dengan Abu Hurairah ini, kerana ada setengah-setengah pihak yang terpengaruh dengan Syiah. Kalau Syiah itu memang itulah yang terpengaruh pun jadi begitu. Dia tak mau terima Abu Hurairah, memperolok-olokkan Abu Hurairah, mengeji Abu Hurairah dan macam-macam, tulis buku mempertikaikan Abu Hurairah, menimbulkan keraguan umat Islam terhadap hadis-hadis kerana Abu Hurairah dan orang-orang seumpama. Mereka ni ialah orang-orang yang benci kepada sahabat-sahabat sebenarnya. Mereka bukan bermusuh dengan Abu Hurairah sahaja, tapi bermusuh dengan sahabat-sahabat besar Rasulullah SAW. Cumanya dia tak sampai ke situ lagi di peringkat permulaan. Tapi kalau Abu Hurairah tu mempertikaikan dan kata macam-macam kepada Abu Hurairah. Bahkan kalau mengikut Syiah itu, hadis dia ni boleh dikatakan palsu. Jadi yang ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Bukhari, apa ni semua palsu. Nilai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tak ada nilai, walaupun sebelah sayap nyamuk, tak ada nilai bagi mereka. Dan dikemukakan banyak zahirnya kepada kita yang tak belajar ataupun pengetahuannya tak sampai situ lagi. Buku-buku yang ditulis itu menggambarkan Abu Hurairah ni riwayat-riwayat banyak pertentangan antara satu sama lain. Antaranya ialah dia meriwayatkan hadis-hadis ketika dia belum memeluk agama Islam lagi. Tak di mana dia pada ketika itu. Tidak mungkin. Tapi dia gambarkan macam dia sendiri. Itu salah satu cara mereka nak menimbulkan keraguan umat Islam terhadap Abu Hurairah. Itulah antara caranya. Kemudian Abu Hurairah ni bila puasa macam-macam dunia, mengaku pemerintah semasa, macam-macam tuduhan kepada Abu Hurairah. Ya sebenarnya itu semua tidak ada. Abu Hurairah seorang sahabat seperti sahabat-sahabat yang lain, sahabat Nabi SAW yang mulia. Dan orang seperti ini di mana-mana ada sebenarnya yang menceritakan Abu Hurairah ni di mana-mana ada. Termasuk lagi Muslim. Dan pengarang dia Abu Hurairah ditulis tentang Abu Hurairah, macam-macam kekeliruan yang ditimbulkan di sekitar Abu Hurairah. Dan kalau orang baca tu dia tidak ada asas, boleh jadi timbul keraguan terhadap hadis ini. Sebab hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah kebanyakan, dia akan timbul gitu. Dengan sebab itulah ulama-ulama sentiasa menulis buku-buku menjawab seumpama itu. Misalnya Dr. Mustafa As-Sibai pun ada tulis sebagai jawapan kepada Abu Hurairah yang menimbulkan kekeliruan umat. Ini pokok ni sama ada golongan anti hadis ataupun golongan Syiah. Kita kena berhati-hati. Kita kena macam ni kalau ditimbulkan oleh golongan itu. Dan kita perlu ingat sebetulnya bahawa ulama kita telah menjawab di mana-mana pelosok dunia ada. Jangan kita terlalu cepat terutamanya nak menukar akidah-akidahnya. Bahaya. Bukan senang nak dapat akidah dari keberadaan. Tapi kerana kejahilan kadang-kadang mula-mula dia bersikap Abu Hurairah dulu.
Mula-mulanya Abu Hurairah, lepas itu pertikaikan Abu Bakar, Umar, sampai ke situ. Akhir sekali semua sahabat tak sepakat. Semua sahabat jahat, bukan sekadar orang biasa, paling jahat. Itulah akibatnya kalau terpengaruh dengan pahaman. Macam hadis ini, Abu Hurairah beriwayatkan, dia tidak meriwayatkan cerita ketika dia tidak ada, ketika dia belum Islam. Sebab Abu Hurairah Islam pada tahun yang ke-7 selepas perang Khaybar. Mana dia bersama dengan Nabi SAW hanya itu 3 tahun, 2-3 tahun saja. Tapi kalau kita fikir cara biasa, kita kata, kalau Allah SWT nak bagi kepada satu orang, satu kelas, 2 ulama, semuanya sama kok cara memikir, kecerdasan, ingatan tu, kebijaksanaan tak sama. Jadi apa salah dia kalau Allah SWT nak bagi kepada orang macam Abu Hurairah dengan keberkatan Rasulullah SAW? Apa salah? Seperti mana dia boleh bagi ilmu yang banyak, dia boleh bagi kebijaksanaan kepada sesiapa saja, lebih daripada orang lain. Apa salah? Dan ini menunjukkan kelebihan Rasulullah SAW itu sendiri. Orang yang duduk bersama dia sekejap saja, besar dia sangat hebat, menjadi seorang yang hebat. Kalau kita fikir begitu kan, apa salah? Nah, Abu Hurairah meriwayatkan ini memang kisah akhir. Memang hadis ini pun mengikut ulama-ulama dikatakan hadis antara yang terakhir ini berlaku di peristiwa. Bermakna Abu Hurairah itu sudah ada bersama Rasulullah SAW. Yang orang pertikaian ini Abu Hurairah tiba-tiba ada sebelum perang Badar. Dia menceritakan macam dia ada dalam peristiwa itu. Umpamanya peristiwa Dzulqa'dah, Nabi SAW terlupa sembahyang kan, 2 rakaat dia berhenti tempat di sana. Lepas tu Dzulqa'dah tanya dia macam mana, adakah sembahyang yang dipasangkan atau kamu lupa? Rasulullah. Jadi Abu Hurairah menggambarkan cerita itu macam dia ada dalam peristiwa. Ini yang dipertikaikan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang macam itu, ditipukan kepada orang yang tidak belajar. Memang penting kan? Jadi kalau begitu Abu Hurairah mengada-ngada, berdusta, dia tidak faham kaedah hadis, tak baca hadis, kena faham cara dia. Kalau tidak, jadi macam itu. Sebab itu kita berguru. Yang muda-muda kita berguru, kita apa, tapi kita tidak tahu di tempat mana yang perlu kepada penjelasan. Sebab kita bukan belajar secara khusus. Jadi benar-benar macam itu banyak dibincangkan oleh ulama. Kalau macam itu lagi dia nak pergi cerita begitu, macam dia ada saja dalam diri. Tak apalah, dia cerita Rasulullah SAW pada suatu hari muncul di hadapan para ramai. Jadi kelihatan Nabi SAW di hadapan para ramai. Bila begitu, tiba-tiba mana satu orang lelaki, dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Jawab Rasulullah SAW, iman ialah percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikatnya, dan seterusnya seperti yang kita baca tadi. Tapi kalau kita tengok hadis yang pertama, iaitu muka surat 4, muka surat 4, terjemahannya kita tengok terjemahannya. Dia tanya, katanya lagi, beritahulah kepadaku tentang iman. Jawab Nabi, iman itu ialah kau percaya pada Allah, malaikat, kitab, dan Rasulnya, hari kemudian kau percaya kepada takdir. Beza. Di sini tak ada sebut takdir. Tak ada sebut takdir. Dan dari segi takdirnya ada berbeza. Padahal cinta yang sama. Jadi kepada orang yang ada masalah dalam jiwa dia, dia tidak belajar dengan betul, dia akan kata, kenapa berlaku begini? Dia terus menuduh mana-mana satu daripada sahabat itu berdusta. Itu tak betul sikap macam itu. Jadi Abu Hurairah ni cerita ni, dia sebab sama juga dengan Zainal Umar, dia cerita ni bukan dia baca, dia tertulis, macam ni baca, bukan begitu.
Sebab sama seperti kita yang menyaksikan sesuatu peristiwa berlaku. Misalnya kemalangan berlaku, kemalangan jalan raya. Ramai yang melihat itu, yang menyaksikannya. Bila pergi ke balai polis atau pergi ke mana-mana, balik kepada keluarga dia cerita itu sama. Ayat dia, susunan dia sama kan? Tapi dia cerita benda yang sama, peristiwa yang sama. Ada lebih kurang itu, berbeza itu memang biasa dalam percakapan, dalam cerita, sesuatu cerita. Memang biasa. Tetapi orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dia mudah nak menutup Abu Hurairah berdusta atau Umar berdusta di sini, salah seorangnya. Tak sepatutnya berlaku begitu. Sebab yang menyampaikan hadis bukan macam kita sekarang yang ada kitab ni. Kita baca seperti mana yang tertulis dalam kitab ni. Ketika dia cerita kepada anak murid dia bukan letak kitab di hadapan, dia cerita gitu. Jadi ada lebih kurang yang terjatuh, yang tidak disebutkan kerana dia fikir tidak perlu, sebab ini sudah jelas, sudah banyak kali dia sebut. Ada pula kadang-kadang kita tengok dalam riwayat Abu Hurairah macam lain pula. Kita kena ingat, dia cerita bukan sekali. Orang yang pergi bertanya dia tentang hadis Nabi SAW bukan seorang, beribu-ribu, berkali-kali. Ada kalanya dia sebut macam tu. Jadi orang yang dengar dia macam tu, dia banyak macam tu. Ini hakikatnya hadis. Jangan kita ingat mesti kita sama lafaz dia, susunan dia semua mesti. Tidak ada terbuat satu pun daripada yang disebut dalam hadis yang pertama. Bukan itu. Kalau cari macam tu susah. Bukan macam tu cara hadis. Bukan macam Quran. Kalau Quran, kalau ayat ni mesti ni. Kalau ayat tayamum tu dalam surah Nisa gini, lafaz dia. Kalau dalam surah Maidah gini, wa aydiyakum min ada min. Situ tak ada min. Ini mesti sama. Amanah sama. Lain. Itu Quran. Kalau hadis tidak. Itu kena faham. Kita sedar. Dan riwayat yang seperti ini dipanggil naqal bil ma'na atau riwayat bil ma'na. Riwayat berdasarkan maknanya, berdasarkan mafhum, cerita secara umum. Bukan nak cerita betul-betul lafaz dia. Jadi para ulama di sinilah mereka perhatikan mana yang bil lafzi, mana yang bil makna. Mana riwayat yang dikemukakan dengan lafaz, dia tu jaga sangat lafaz. Sebab ini ada cerita sahabat, ada lafaz tu lafaz Nabi SAW. Yang kita kira riwayat bil makna atau bil lafz itu ialah lafaz Nabi SAW, bahagian kata-kata Nabi SAW, bukan yang lain-lain. Kalau macam Umar, itu cerita cara dia, tetapi lafaz itu sepatutnya sama. Bila tidak sama, peristiwa ataupun cerita itu sama, perkara itu sama, ini ulama-ulama kita dia ada kaedah. Dia pakai kaedah tadi lah, mesti salah satu daripada dua ni riwayat bil ma'na, atau kedua-duanya bil ma'na, atau salah satunya bil lafz. Jadi riwayat betul dengan menjaga lafaznya, yang satu lagi tidak jaga lafaz, tetapi dia hanya mengambil maksud. Yang ini kata balik kita ada kenderaan berlaku accident. Yang ini kata kereta, yang ini kata proton. Orang sama, peristiwa yang sama. Yang ini sebutkan yang ini ada berbeza-beza. Jadi itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Riwayat bil makna diterima, boleh dikatakan kebanyakan ulama diterima. Di kalangan sahabat pula ada yang mengatakan tak boleh riwayat bil makna. Sebab itu mereka tak berani nak meriwayatkan hadis kalau betul-betul tak ingat lafaz. Kalau tak ingat lafaz dia takkan berani. Dia beriltizam untuk meriwayatkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau sebutlah, kalau
hadis itu berkenaan dengan kata-kata Nabi SAW. Dia akan jaga sana. Sebab itu riwayatnya sedikit. Misalnya di kalangan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat awal lagi, dia belum masuk awal sahabat. Di peringkat awal, apa ni, minal muhajirin al-awwalin. Di peringkat awal, ketika Abu Hurairah tadi mana? Mereka tu tak ada riwayat. Kenapa? Salah satu kurang, sebab kurang atau sedikitnya riwayat mereka kerana mereka beriltizam untuk meriwayatkan bil-lafz. Riwayat hadis itu betul-betul yang disebut oleh Nabi SAW. Itu sebab ada yang fikir kalau macam tu susah lah. Umat ni akan terhalang daripada mendapat hadis Nabi SAW semata-mata kerana kita tak ingat satu dah. Kita tak mahu cerita. Sedangkan secara keseluruhan yang umumnya kita tahu apa benda yang berlaku. Banyak faedahnya akan dapat. Tapi kerana kita tidak pasti, jatuh tersungkur ke, terlentat ke, atau macam mana, kita tak mahu riwayat. Kalau kita kata jatuh saja, dia jatuh saja. Sudah buat lagi. Sebab dengan sebab jatuh tu gini banyak lagi pengajaran di dalam hadis. Jadi susah. Sebab tu mereka mengambil jalan tak apa kalau riwayat bil makna, dengan syarat tidak mengubah maksud Nabi SAW. Tidak mengubah maksud Nabi SAW. Misal tidak mengubah macam mana? Dia rakit. Dia pun bila saya kata-kata begini, dia pun rakit lah. Dia tak ingat rakit ke apa. Lepas saya kata begini-begini, dia bangun. Sama kan tidak bangun kawan? Sama, lebih kurang saja. Tak apa, kata ingat mana-mana pun. Tapi yang pastinya dia bangun lah. Jadi, kalau perbezaan macam itu, tak lah. Tapi kalau perbezaan yang mengubah maksud, jadi keliru, itu tak. Dengan syarat. Ini termasuk dalam riwayat bil makna. Mengikut banyakkan ulama, riwayat Abu Hurairah ini riwayat bil makna. Ada pun riwayat Umar, itu riwayat bil lafz. Dan kenapa kebanyakan kitab, termasuklah Mishkat dan ini, dia kemukakan cerita ni, hadis Jibril ni, dia letak hadis Umar. Kerana kedudukan Umar nak banding dengan Abu Hurairah, Umar lebih di atas, lebih tinggi, sebagai penghormatan kepada dia. Bukan nak menghina Abu Hurairah, tidak. Dan kerana mereka yakin yang diriwayatkan oleh Umar itu lebih lengkap dan lebih tepat berdasarkan kajian. Ini perkara yang dalam pengajian hadis memang penting sangat diambil kira. Kadang-kadang kerana kita tak belajar betul, ini satu, yang lain-lain banyak, beribu-ribu hadis lagi kita akan temu. Nampak ada berbeza riwayat, kita ni sama, benda sama. Jadi kita nak menentukan yang mana bil lafz, yang mana bil makna, nukilan itu susah. Dia kena belajar tu. Antaranya selalu saya kemukakan sebagai contoh, dalam hadis disebutkan perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk. Khuliqat min dhila'i, min al-dhila'i, ataupun min dhila'i Adam dan seumpamanya. Itu ramai orang dia kata daripada tulang rusuk. Tulang rusuk. Jadi timbul persoalan tulang rusuk. Setiap lelaki, setiap suami ke tulang rusuk ada saja. Timbul perbahasan banyak perbincangan lah. Kalau nak kata daripada tulang rusuk ada saja, dalam Quran ada sebut min anfusikum azwaja. Allah menjadikan kamu dari diri-diri kamu, bukan satu diri, bukan min nafsin wahidah. Kalau nafsin wahidah tu bolehlah kita kata ada satu. Nidda khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi menjadikan kamu dari isteri-isteri kamu, jadi macam
macam mana tadi isteri kamu? Jadi adakah setiap orang ni yang kahwin tu, dia tu lelaki tu dijadikan daripada tulang apa ni, isteri dia dijadikan daripada tulang rusuk isteri dia, daripada tulang rusuk suami dia? Adakah begitu? Sedangkan dalam Quran apa sebut min tu? Di situlah ulama-ulama hadis kata min ni banyak makna. Jangan kita pakai min ni satu min litab'id, yang kedua min ibtidaiyah. Jangan kita pakai itu. Sebab ada min ini min jinsiyah, ada min tashbihiyah. Dia berkait dengan diri mulai, berkait dengan diri mulai. Nak faham? Jadi min anfusikum, dari diri kamu, dari jenis diri kamu. Jadi manusia juga lah. Isteri kamu tu manusia juga, jenis manusia tu, bukan daripada tulang rusuk. Yang faham daripada tulang rusuk tu, maknanya isteri ni jadi daripada sebahagian tu. Itu min tab'idiyah namanya. Mesti kalau difaham itu. Dengan mana kalau itu, kalau kita kata dia dijadikan isteri dia dijadikan daripada tulang rusuk suami dia, macam mana kalau suami dia tu lebih muda? Bila dia daripada tulang rusuk isteri? Bila? Daripada tulang rusuk suami isteri? Bila? Pening kepala lah. Sebab itu kita kena faham mengikut kaedah dia. Dalam hadis ada sebut min dhila'i, minal dhila'i ada, kab dhila'i, satu lagi riwayat pun ada. Kalau kab dhila'i seperti tulang rusuk, bukan daripada tulang rusuk. Jadi sekarang kita nak yang mana yang asal? Yes. Yang mana riwayat bil lafz, yang mana riwayat bil makna, yang mana riwayat berdasarkan lafaz yang betul-betul Nabi guna, yang mana dengan makna, berdasarkan makna. Di situ ulama-ulama hadis berbeza pendapat. Ada yang mengatakan itu kedua-duanya riwayat bil makna, kedua-duanya riwayat bil makna. Ataupun salah satu, kalau kita kata minal dhila'i, min di situ minal dhila'i. Kalau kita kata riwayat bil makna juga, riwayat bil lafz, riwayat bil lafz, mana Nabi kata yang sebenarnya menggunakan lafaz min. Kalau Nabi kata begini, maka sahabat guna kadhila'i, riwayat bil makna itu sebagai menjelaskan minal dhila'i, untuk menjelaskan min di situ, min apa? Min apa? Untuk menjelaskan itu. Kalau kita kata kadhila'i ini sebenarnya yang Nabi guna kadhila'i, bukan minal dhila'i, maka sahabat guna minal dhila'i untuk menjelaskan hakik min di situ. Ada yang dengan makna kaf juga, kadhila'i ada macam. Dua. Yang ketiga, ada yang mengatakan sebenarnya Nabi SAW kata minat kadhila'i, tetapi sahabat yang meriwayatkan ada yang menyebutkan min. Dia ambil kira apa yang tersebut di dalam Quran, sebab dalam Quran tersebut min. Jadi ini benda yang kena perhati, benda yang kena perhati. Jadi kalau kita mengambil kira benda-benda ni, barulah. Dalam hadis banyak lagi, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Panas yang kuat sangat itu adalah daripada wak neraka jahannam. Min fayhi jahannam. Min pada daripada, betul ke? Atau min dengan makna apa? Situ pun ada bahas juga, bincang tu. Ada bincang tu. Ada yang kata min pada dengan makna berpunca daripada neraka jahannam. Ada yang kata berpunca. Tidak salah, ada jalan keluarnya. Kalau dia kata min itu min tashbih, dengan makna seperti panas neraka jahannam, makna seperti dia, bukan betul-betul daripada neraka, tapi panas tu jenis itu lah. Cuma tidak sampai ke kemuncaknya, tidaklah panas sangat, tapi panas macam mana, macam tu. Dia kata begitu. Sebab itu kalau kita tengok dalam syarah-syarah itu banyak. Jadi semua tu balik kepada kaedah tadi.
riwayat bil lafzi atau riwayat bil makna. Benda itu penting sangat. Kalau kita faham selapis satu saja, susah. Mungkin kita berdusta, menyalahkan yang lain. Sedangkan benda itu masih boleh dibincangkan, masih boleh berbeza pendapat. Tak apa. Di situ kita tengok ada perbezaan. Kita pergi kepada hadis ini, jawab Rasulullah. Dia tanya, wahai Rasulullah, apakah itu Islam? Jawab Rasulullah, Islam ialah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan sembahyang. Islam ialah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Sedangkan dalam riwayat yang pertama, mana tadi? Ayat buka surah 4, wahai Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islam. Kalau kami Islam itu kamu bersaksi bahawa dia berbeza. Beza, tapi cerita je sama, masa yang sama, ada banyak kali berlaku ni. Jadi ini dikatakan naqal bil makna. Mengikut kebanyakan ulama, riwayat Abu Hurairah berdasarkan riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafzi. Yang saya tahu itu riwayat bil lafzi. Tetapi tidak ada pertanyaan. Ini hakikat Islam juga. Bukan bermakna kalau seseorang itu mengucap saja sudah ada hakikat Islam. Jadi hendak daripada dia itu saja, semuanya tak perlu. Bukan. Ini pun termasuk dalam hakikat Islam itu. Mendirikan sembahyang fardu, membayar zakat yang wajib. Kalau kita tengok dalam teks dia yang asal, wa tuqimas salatal maktubah, muka surat 5 tadi. Saya terjemahkan mendirikan sembahyang fardu, mendirikan sembahyang fardu itu tuqimas salatal maktubah al-maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, dan membayar atau menunaikan zakat yang wajib. Menunaikan zakat yang wajib. Apa beza al-maktubah dengan al-mafruḍah? Lebih kurang sama. Sembahyang 5 waktu ini wajib, wajib. Sembahyang 5 waktu fardu, fardu. Sama. Kenapa disebut berbeza? Kalau sembahyang al-maktubah, ini termasuk dalam hakikat Islam. Maknanya kalau yang selain daripada yang fardu itu kan tak sembahyang. Hakikat Islam itu ada pada orang itu juga. Cuma kalau kita kata tak sempurna, iyalah seperti orang tak ada kaki, tak sempurna. Tapi dia manusia juga. Dikatakan manusia juga. Hakikat manusia itu tetap ada. Ini pun hakikat Islam itu tetap ada, asalkan ada yang ini. Ini yang disebut. Dan zakat al-mafruḍah, zakat yang wajib, fardu, sama saja. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, kalau pergi kepada mazhab kita ada fiqh, lagi banyak beza tu. Lagi banyak beza tu pun. Kita kata, orang Syafi'i kata sembahyang fardu, sembahyang wajib, sama. Sembahyang 5 waktu kan. Ya orang Hanafi kata tidak, sembahyang fardu lain, sembahyang wajib lain. Jadi bila kita nak masuk dalam satu-satu mazhab, kena tahu kaedah dia, usul. Kena tahu. Kalau tidak keliru juga. Dia kata sembahyang witir itu wajib, tapi tidak fardu. Benda dia ditanya imam dia, dia nombor 1 dulu kan, orang tadi. Sembahyang yang fardu 5 apa? Tanya Imam Abu Hanifah 5. Sebab orang ditanya tu sajalah. Dia tahu tak Imam Abu Hanifah kata sembahyang witir wajib, banyak lagi sembahyang yang wajibnya bagi dia. Jadi bagi orang yang bertanya tu wajib dengan fardu sama. Dia kata fardu. Yang fardu 5. Macam mana buat kata pula yang witir ini fardu? Bila saya kata, bila saya kata wajib, bukan fardu. Jadi tanya lagi, apa? 5 lah. Saya yang itu wajib juga, itu wajib, bukan fardu. Kamu tak tahu ni, tak tahu bila. Dia berbeza. Tapi kalau orang mazhab, fardu sama, benda yang sama.
Dalam hadis ni dia guna al-maktubah untuk sembahyang, untuk zakat al-mafruḍah. Kenapa? Kita dulu, ajaran yang kita terima ni, ajaran Islam, ajaran yang kita Nabi ni tahu tak? Yang meletakkan asas kedalaman dia, kesenian dia, kehalusan dia, Rasulullah SAW. Kamu mendirikan sembahyang al-maktubah dalam Quran. Dia jadi ini dia termasuk dalam huruf atau istilah syarak yang digunakan oleh Quran. Maknanya hadis dengan Quran dia tak lain, dia sama. Kalau hadis dia sahih, dia akan sama. Misalnya dalam Quran ada sebutkan, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, kitaban maktubah, sama. Dia sebut kitab. Kitab, kalau kita orang Melayu bukan kitab, ni kitab lah. Kitab Arab ni lain, dia banyak maknanya. Salah satu maknanya fardu. Dia guna perkataan kitab. Dia guna perkataan kitab di sini. Khamsu salawat katabakunna. Khamsu salawat kataba, 5 sembahyang Allah fardukan. Dia guna kataba dalam hadis. Idza uqimatis salat fala salata illa al-maktubah. Illa dalam hadis yang lain. Apabila diiqamatkan sembahyang, maka tiada lagi sembahyang lain. Bila qamat tak ada sembahyang. Yang ada hanya sembahyang fardu. Nabi gunakan maktubah. Tapi kalau zakat, dia gunakan fardhu. Dia gunakan fardhu dalam hadis-hadis yang lain. Jadi sama. Jadi yang meletakkan asas penggunaan berbeza sesuai dengan Quran, sesuai dengan dia tidak bercanggah. Ialah Rasulullah SAW. Az-zakat al-mafruḍah, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Misalnya Rasulullah SAW telah memfardukan farada, dia pun patutlah dia sebut sini az-zakat al-mafruḍah, farada. Kalau kita orang yang belajar Arab tahu macam mana jadi farada. Dia kata farada, dia tidak kata mafruḍah. Kita tak belajar, susah, tak pandai lah. Sama lah tu, sama. Jadi istilah itu digunakan untuk sembahyang, untuk zakat. Itu. Selain daripada itu, farḍah ada yang ditentukan, diandaikan, dianggarkan. Kan ada tentu. Zakat bukan. Setiap hari ditentukan masa, ditentukan nisab, ditentukan haul dia, dan macam-macam lagi. Ada ketentuan dia. Sebanyak mana yang kena bagi. Bukan ikut suka hati. Itu maksud fardu. Dia ada kaitan halus bahasa, penggunaan bahasa. Wa tasuma Ramadan, dan kau berpuasa Ramadan. Kita terjemah di sini berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis tadi sebut bulan. Dalam hadis sebut tasuma Ramadan. Bukan tasuma syahr Ramadan ataupun fi syahri Ramadan, tak ada. Tapi kita terjemah di bulan Ramadan. Walaupun nampak ringkas ni, nampak ringkas, tapi ulama-ulama kita pakai. Dia kata, boleh kalau kita sebut Ramadan saja? Kata boleh. Kalau kita sebut syahrul Ramadan. Ada yang kata tak boleh sebut Ramadan saja. Nantilah Ramadan akan datang. Tak boleh. Nantilah di bulan Ramadan akan. Kita kata begitu. Dia kata, sebab apa? Sebab dalam Quran dia sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tak boleh sebut Ramadan saja. Ada ulama yang kata begitu, bukan cara-cara orang biasa. Ada ulama yang kata begitu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Boleh. Kita nak kata Ramadan saja pun boleh, nak kata bulan Ramadan pun boleh. Semua boleh.
Bukti dalilnya hadis. Wa tasum marah. Yang tidak kata tasum syahrah. Syahrah Ramadan. Kita kata begitu. Dia buat dalil. Inilah dalil. Ini bagi kita kata apa? Sibuk lupa. Apa ni cinta Ramadan ke? Syahrul Ramadan ke? Boleh kata Ramadan? Kata boleh kata Ramadan. Apa yang kau suka kan? Kenapa sibuk sangat berbincang tu? Jangan. Sebab bagi mereka dia ada sebut dalam hadis. Bodoh nama. Dia kata ada hadis yang Nabi SAW melanggar sebut Ramadan. La taqulu Ramadan. Jangan kamu kata Ramadan. Kerana Ramadan itu ialah nama. Situ bincang. Jadi orang yang tak mahu pakai Ramadan saja tak boleh untuk bulan Ramadan. Kecuali kalau nama dia Ramadan, tak. Ada yang nama Ramadan capai, bukan? Ini kalau untuk bulan. Tapi boleh bukan jadi ulama-ulama kata yang kata tak boleh, tak boleh. Tak nama pun tak boleh. Kena macam lain. Muhammad Ramadan ke? Ahmad Ramadan ke? Ataupun lain-lain. Jangan Ramadan saja. Sebab Ramadan itu nama Allah. Bincang panjang pula kan. Jadi kalau orang itu nama Rahim saja tak boleh. Tidak Rahim itu nama Allah. Majid ke apa orang? Banyak lagi kan. Tak boleh lah. Pula. Bahas panjang pula. Jadi di sini atas dasar dia kata Nabi SAW larang. La taqulu Ramadan li'anna Ramadan ismun min asma'. Salah satu nama. Ia kan nama Allah. Di mana? Ada kata hadis itu. Sebab itulah bagi kita orang yang belajar hadis ini yang penting. Jadi jangan kata hadis itu terus telah terus. Tak boleh begitu. Kalau kita kata hadis tadi Pak, kenapa tak boleh nak telan? Kenapa tak boleh nak pegang? Kalau awak boleh makan ayam tu sekali dengan tahi-tahi dia, dengan bulu dia makan. Bila kita kata ayam tu halal dimakan, bukan bermakna sekali dengan bulu dia tu, dengan najis dia tu kena faham. Sama begitu juga di sini. Hadis itu hadis macam mana? Hadis itu tidak sahih. Bila tidak sahih, yang ni yang sebut tanpa sebut bulan ni Ramadan ini sahih. Nama lagi sahih Muslim. Mana nak boleh nama? Yang tu ada sebut dalam kitab Al-Kamil Ibnu Ali. Ini sebut dalam sahih Muslim. Ada beza. Kalau kita pergi ke kedai, kita pilih kedai kita makan, ada beza. Kalau nak makan nasi pun, yang dingin kita mau, yang sejuk, yang panas kan, ada beza. Jadi hadis lebih lagi bahaya lagi. Lagi bahaya kalau tak kena gaya, bahaya. Jadi dengan sebab itu kita kena tahu yang hadis itu tidak sahih. Yang kedua itu dari segi makna, apa makna Ramadan? Kita nak kata Allah di nama dia Ramadan, tak sesuai. Ramadan itu maknanya pasir yang panas. Pasir yang panas itu kita tak boleh nak pijak dengan kaki kita tanpa selipar, tanpa kasut. Pasir itu Ramadan. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Dan pada dalam hadis-hadis yang sahih ada nama Allah SWT itu Ramadan, tak ada. Tapi kalau inna Allah jami, Tuhan itu cantik, itu ada dalam Muslim. Allah itu rafiq, ada dalam Muslim, ada. Jadi jami boleh. Walaupun kita kata itu tak ada dalam 99 nama Allah, tak kira tak ada. Nama Allah bukan 99 itu saja. Bukan 99 saja, banyak lagi yang lain-lain. Silap kalau orang kata terhenti setakat itu saja. Dalam Quran sendiri berapa banyak sebut Wa'fidit tam, Waqafidit taub. Itu semua nama Allah. Nama sifat Allah SWT. Walaupun tak masuk dalam 99. Kenapa yang timbul yang 99 itu pula? Sama seperti sahabat 10 lah. Kenapa sahabat 10 saja Al-Mubasyarah bil Jannah?
yang diberi berita gembira akan mendapat surga jadi sahabat Nabi yang lain tak ada jaminan surga tak? Kapan yang kita jumpa dalam hadis orang itu Nabi tengok dalam surga, Ja'far itu terbaik dalam surga. Dia tak masuk dalam sahabat 10 pun. Dia tak masuk. Asma binti Umayyah Mak Anas itu ahli surga, dan Ummu Haram mak saudara dia ahli surga. Bahkan dia sebut surga. Kenapa sebut 10? Itu pening. Oh, ia tidak belajar. Kalau yang belajar tak ada pening. Kalau belajar tak ada pening. Dia sebut 10 tu lah. Sedangkan apa? Sahabat-sahabat yang lain masuk surga. Apa? Sama juga dengan nama Allah tu. Kenapa ditonjuk-tonjuk sangat 99 nama kan? Dibuat nasir macam-macam. Ditulis di kertas surat. Itu 99. Sebabnya ia tersebut di dalam satu hati. Itu rahsia. Sama juga sahabat 10. Sahabat 10 ni dia tersebut di dalam satu hati. Dengan menyebut satu-satu nama sahabat itu. Kemudian dia ada ciri-ciri. Semuanya boleh. Semuanya masuk Islam awal. Ya, ada ciri-ciri. Dan tersebut di dalam satu hati. Sekali, bersama-sama. Itu sebabnya bukan menafikan yang lain sebagai ahli syurga ataupun yang lain sebagai nama Allah. Bukan begitu sama sekali, tidak. Jadi Ramadan itu bukan nama Allah. Bukan nama Allah. Sebab itu riwayat dia jadi kalau kita kata kalau nak terima pun tak boleh dari segi makna dia bercampur, tak sesuai. Patut tak bercampur dengan hadis yang sahih. Dia jadi muka untuk menyabitkan nama Allah, sifat Allah dengan hadis-hadis yang taraf dia macam tu, tak boleh. Tak boleh. Itu kaedah yang dipakai oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Dia mesti kurang-kurangnya sahih. Kalau boleh, itu tidak sahih. Bercampur pula dengan hadis yang sahih. Setengah-setengah ulama kata tak apa, nama Ramadan saja pun tak apa. Semua takut keliru. Dan kalau Ramadan itu nama Allah, ada orang lain nama Ramadan juga, Ramadan masuk dalam hukum. Jadi Allah masuk dalam hukum. Ramadan mati lah. Jadi Allah mati. Dia takut keliru. Dia takut keliru, jadi yang keliru-keliru macam tu tak usah. Kalau nak buat pun, hilangkan kekeliruan. Hilangkan kekeliruan. Kalau nak bubuh nama lah katakan Muhammad Ramadan. Muhammad ada nama Allah. Muhammad nama Nabi kita. Tak apa. Ramadan saja kurang. Sebab dia mengelirukan. Jadi lebih baik tak usah. Tak usah. Jadi kita tak sebut bulan Ramadan atau Ramadan saja dengan maksud bulan Ramadan. Boleh berdasarkan hadis ini. Bahkan hadis ini menggunakan tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan. Dia sebut Ramadan saja. Maksudnya di bulan Ramadan lah. Itulah puasa yang wajib. Ada pun yang lain-lain. Kalau seseorang tak puasa hari Isnin Khamis, tak puasa pada Ayyamul Bid, tengah bulan, tak puasa, dia Islam, hakikat Islam. Sebab itu dia buat tajuk hakikat Islam, hakikat iman. Kalau tak ada benda tak ada hakikat. Kalau tak puasa bulan Ramadan, hakikat Muslim. Tapi adakah dia kira tidak Islam atau ahli neraka? Kita tak boleh bumikan di perkuburan Islam. Tak juga, tidak begitu. Ada yang ingat itu bila kata hakikat sini. Ya, hakikat dari segi huruf syarat, mana yang dikehendaki sekurang-kurangnya daripada orang Islam yang ini. Kalau tak buat yang ini, tak layak lah. Walaupun di sisi Allah masih lagi Islam, masih lagi Islam, tak sempurna lah. Jadi kalau ada pokok, kalau pokok tu memang orang nak kayu dia, tak apalah pula. Ni kalau nak buat tiba-tiba tak buat, untuk apa? Ada lampu tak nyala, untuk apa? Zahir saja nama-nama, zahir saja Islam, tapi makna Islam tu tidak nyata,
tak ada apa bezanya orang kafir. Kalau macam tu, sekurang-kurangnya nak bagi ada nampak faedah dia tu, kelebihan dia tu, dia kena ini. Itulah yang dimaksudkan. Kemudian panjang kita ni, ihsan. Ihsan ialah kau menyembah Allah SWT, kau melihatnya. Jadi kita berasa Allah SWT nampak seseorang. Kalau kita nampak bos kita lah, kita bekerja lain kan, lain. Kita nampak orang duduk parti kita, memang dia kira apa yang kekurangan kita, kelebihan kita kira. Mesti kerja kita macam mana. Itu maksudnya. Bukan mana boleh tengok Tuhan. Itu tak ada. Tak ada dalam dunia kita boleh lihat. Kalau boleh lihat pun mengikut akidah Ahlussunnah, besok di akhirat nanti dalam dunia kita dapat. Jadi ni nak buat perbandingan. Kita buat sesuatu tu macam mana nak jadi sempurna kalau kita buat, iaitu dengan kita sedar atau kita nampak Tuhan kita. Kalau kita buat dengan betul, cuba tengok dalam manusia di mana-mana. Kalau tak ada Tuhan kan, sibuk pejabat, sibuk tak ada bos, bising. Cuba kalau ada bos, macam mana? Itu berbeza keadaan kita. Kita kena ingat Allah SWT ni, kalau kita tak nampak dia, kalau kita andaikan nampak dia, kalau tak nampak, kamu kena ingat dia nampak kamu. Jadi yang kamu tadi dalam keadaan yang pertama tadi itu kenapa? Yang kamu sibuk sangat, jaga sangat, sebab kamu tahu dia nampak kamu kan. Itulah hakikatnya. Kalau dia buta, tak apa kamu nak menang dia apa pun, dia bukan nampak, dia melihat. Jadi kalau hakikatnya kamu tak nampak dia, dia melihat kamu, sama juga. Yang ni dalam kedua-dua keadaan itu kamu kena buatlah dengan sebaik mungkin amalan ataupun perintah dia. Kamu kena buat sebaik. Kalau kamu nampak dia, kamu takut juga, kamu buat dengan baik. Kalau kamu tak nampak dia, sebab dia bukan makhluk seperti kita, dia bukan berjisim apa semua ni. Tapi kalau kita sedar, akidah kita, dia nampak kita, dia bukan buta, maka kita akan buat dengan baik juga. Sama lah dengan bos kita atau ketua pejabat kita, dia tak ada depan kita punya tubuh dia. Tapi kalau kita tahu melalui kamera, CCTV, dia nampak juga kita tengok. Sama juga, kita tak bising juga, tak buat perjalanan juga, kita bekerja dengan sempurna juga. Macam itulah kita kena ingat, supaya amalan kita tu dibuat dengan sebaik mungkin. Itulah maksud di sini. Maksud di sini. Wahai Rasulullah, bila ke hari kiamat itu akan terjadi? Ditanya tarikh, bila? Orangnya, Nabi SAW jawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang. Hadis ini menolak semua, tak kira daripada mana puncanya yang ada menyebutkan tarikh hari kiamat ni ataupun umur dunia sekian tahun, semua kan? Semua kan? Tak boleh pakai. Kalau kita bukan ini, tak usah cakap lah. Dalam wali ke, atas nama wali ke, atas nama apa, tak boleh pakai. Semua tertolak dengan mudah saja. Tak boleh pakai. Kalau ada orang alim lah, dia kata dia punya, tak boleh pakai. Paling tidak kita hormat dia, kita dia saja. Tapi jangan ikut. Tak boleh ikut. Itu andaian ilmu dia yang cetek. Berapa ramai dah ulama-ulama kita yang hebat-hebat, dulu ada semua tu, tak ada. Meleset, lama dah kiamat. Kita ni alam mahsyar semua ni, kalau mengikut dia. Jadi semua tu tak ada. Tak boleh pakai. Jadi orang yang ditanya, maknanya Nabi SAW sendiri tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kamu siapa pun, kamu manusia, kamu malaikat, kamu jin, siapa pun, sama-sama tak tahu kita semua. Yang pentingnya kita buat itu, buat kerja, buat boleh amal. Asayallahu amalan wa rasuluhu wal mu'min. Itu yang dia ajar, buat, beramal. Nanti Tuhan akan tengok, Rasul akan tengok, orang mukmin akan tengok, semua akan jadi saksi. Itu yang disuruh buat. Dan Nabi SAW kata, kalau kiamat itu sudah berlaku,
di tangan aku ada fasilah, ada aku akan tanya. Kita kata tanya buat apa? Dari kiamat. Itu ajaran Islam. Mana jangan kita kata tak tahu mana lagi kiamat, kita sudah berhenti. Takut dah, tak buat kerja apa. Tak boleh. Ajaran Nabi SAW kan dekat ke kiamat. Buat. Ya, bunyi dah nak kiamat. Di tangan ada, jangan tinggal. Jangan buat. Tanya dia. Sebab kita tak tahu sejauh mana lagi. Itu sebenarnya. Bukan dengan sebab percaya kepada kiamat, percaya kepada akhirat ni semua menyebabkan jadi kita malas, jadi takut, kita tak nak buat kemajuan. Tak ada. Semua salah. Dia kata, tetapi akan kuterangkan kepadamu tanda-tandanya, iaitu apa saya perempuan melahirkan tuannya. Itu adalah salah satu tandanya. Ini beberapa tanda. Hakikat di sebalik ni ialah dunia ni jadi terbalik, berubah, dan kiamat memang kemuncak perubahan. Itu habis, tak ada. Jadi bila tak sampai di situ dia ini kiamat perubahan besar. Perubahan besar yang berlaku sebelum apa? Orang yang miskin, apa kedana, yang susah, yang melarat, dia jadi orang hebat. Yang tadi dia kaya-kaya senang, dia jadi jahat. Kalau kita tengok dalam sekarang, apa kan? Mudah-mudahan. Karena masa sekelip atau sekejap. Kalau zaman dulu tak apa kaya. Orang yang kaya-kaya tu tiba-tiba jatuh miskin. Orang yang susah tiba-tiba kaya. Benda ni banyak berlaku di akhir zaman. Banyak. Dia tak cerita di sini bukan yang berkaki ayam bertelanjang ini saja. Nak cerita ni perubahan Islam besar. Kalau zaman dahulu susah nak dapat itu, di akhir zaman kita akan tengok banyak. Perubahan. Kalau zaman dahulu dia pakai keturunan, dia pakai kasta, dia pakai kalau dia ni bangsa ni tak boleh naik, keturunan tak boleh naik sampai bila-bila jadi ketua. Di akhir zaman dia hadis-hadisnya yang kita tengok dari segi negatif saja, banyak yang positif. Boleh jadi dia cipta hakikat yang akan berlaku. Mungkin dengan adanya sistem macam demokrasi, zaman dulu tak ada demokrasi. Orang biasa, orang bawah boleh jadi menteri, boleh jadi perdana menteri, boleh jadi presiden, boleh jadi. Itu pun masuk juga. Kalau dulu tak nampak dah. Dia macam sistem raja tu, dia macam mana tak pandai pun dia cari raja juga. Tetap begitu. Akhir zaman tidak. Dia boleh masuk juga sini. Semua boleh masuk. Jangan kita tengok yang negatif saja. Tidak begitu. Dia nak ceritanya yang tak masuk akal. Kalau orang zaman dulu fikir, mana boleh. Segala-galanya akan berlaku di akhir zaman. Sama ada ke arah baik ataupun ke arah jahat. Boleh berlaku. Meninggikan bangunan, belum boleh meninggikan bangunan. Orang zaman dulu mana nak nampak benda macam itu. Kita yang hidup zaman sekarang ni dulu kita kata dekat sangat dengan kiamat. Tak lagi, banyak lagi tanda-tandanya tak timbul, tak nyata lagi. Itu pun sudah nyata. Antaranya yang bagaimana sekarang dia belum mula meninggikan bangunan, tapi dia tidak bermakna tak boleh meninggikan bangunan. Salah. Dan Islam memandang tak elok meninggikan bangunan. Bukan begitu. Kita tak boleh faham itu, silap. Nabi SAW sendiri rumah dia 2 tingkat. Dia ada atas, bagi atas. Bukan satu tingkat bawah saja. Dia ada, kita panggil loteng. Dia ada sahabat-sahabat berapa ramai rumah dia macam itu. Jadi tidak salah. Asas dia tu sudah ada. Cuma dia kemampuan ilmu keadaan pada masa itu tidak memungkinkan mereka buat bangunan lebih tinggi. Tapi asasnya sudah ada. Bukan satu tingkat rumah di zaman Nabi SAW saja. Jadi kalau tinggi bukan bermakna dia tidak baik. Ini nak cerita hakikat kenyataan di akhir zaman. Jangan macam mana kita nak buat rumah sebuah ada tanah semua sempit dan jadi bandar. Dengan sendirinya jadi manusia dipikir nak buat tinggi. Jadi itu masuk baik, tidak salah. Itu tidak salah. Yang ini berlomba dengan maksud baik, tidak salah. Cuma kalau berlomba dengan maksud yang tidak baik, bukan berlomba dalam bab itu saja yang tidak baiknya. Ini berlomba pakai spek
Spek cermin mata harga 1, yang ni 200, yang dia 1000, yang dia 2000. Itu pun tak boleh. Bukan meninggikan belum meninggikan bangunan saja yang tidak itu. Kalau dengan maksud tidak baik, semua tidak baik. Kalau dengan maksud yang baik, semua akan dapat pahala. Yang dicerita di sini bukan nak cerita tidak baik, nak cerita apa yang berlaku di akhir zaman. Tapi kebanyakan Nabi SAW sebut tentang fitnah akhir zaman. Dalam kitab hadis ni dia ada bab fitnah. Fitnah itu biasanya yang tidak baik lah. Tapi tidak semestinya kalau dia sebut asyraf, tanda-tanda hari kiamat sebelum yang berlaku sebelum kiamat, tidak semesti itu tidak baik. Berapa banyak yang baik. Kemudian itu semua ada 5 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian disebutkan yang 5 perkara yang disebut dalam Quran, disebut padahalnya yang tahu perkara baik bukan 5 misalnya, banyak yang lain. Kenapa disebut 5? Sebab yang 5 ni lah yang biasa menjadi tanda-tanya manusia. Dia tak tahu sangat. Dia tak tahu sangat. Allah SWT tak bagi tahu, walaupun dia tak tahu sangat. Kalau manusia tahu tu dunia sebenarnya, mungkin semua orang kata apa salahnya kalau tahu. Senang kita boleh raca tu. Dah tidak begitu, tak tahu, jauh pun dia sudah bunuh dah anak dia. Sekarang tahu apa ni Al-Rasam tahu anak dia ni perempuan, bunuh dah. Tak tahu kan anak perempuan tu akan buat kebaikan kepada manusia, kebaikan lebih baik untuk dia daripada anak lelaki. Tak tahu lagi. Tahu setakat itu saja tu tengok manusia apa dia buat. Berapa banyak anak perempuan tak? Lebih daripada zaman jahiliyah lagi. Itu akibat tahu. Sikit saja Allah SWT bagi tahu. Dia tahu habis tak? Dengan sebab kita tahu dia tu anak perempuan atau lelaki, tahu habis. Berapa banyak lagi perkara baik yang berkait dengan dia? Banyak. Jadi itu yang maksudnya segala-galanya yang berkait dengan dia. Baik buruknya, jadi tidak jadi, segala-galanya. Tak ada dia. Manusia tahu hanya sekadar tu. Dia tahu sekadar tu pun tengok betapa jenayah yang manusia lakukan terhadap sesama. Terhadap sesama. Ada nak tahu hujan, terutamanya di negara-negara Arab ni yang jarang-jarang hujan, susah nak dapat air. Lagilah nak tahu hujan, sampai dia jadi syirik kerana pergi mengadu harta itu, pergi kurban ini nak dapatkan hujan, pergi berjumpa dengan bomoh ini, pergi menyembah berhala itu berhala ini kerana nak hujan, tak sampai jadi syirik mereka. Jadi kita benar-benar ilmu sama juga, bukan hujan saja. Nak dapat rezeki, nak dapat duit banyak, nak dapat jabatan, nak dapat pangkat, dan sebagainya, nak dapat sihat, semua nak. Tapi hakikat di sebalik itu tahu. Jadi kalau seseorang itu dia tahu, yang dimaksudkan tidak tahu apa yang diusahakan dia besok dengan pasti segala-galanya yang berkait dengannya. Itu yang tidak tahu. Dia tahu kita nak pergi kerja lah besok seperti biasa, itu tak kita tahu lagi. Itu macam tu. Nah, itu pun dalam keadaan tak pasti. Yang sebenarnya tak pergi rebos, tak sampai ke pejabat tempat kerja, boleh jadi. Jangan kata yang tua saja, yang muda boleh berlaku. Cuma agak-agak pekat saja. Yang sebenar-benar tahu, hari itu kita buat kerja, keberkatan Allah SWT bagi sebenarnya. Kemurkaan Allah SWT di sebalik, tak tahu sejauh mana. Nak baik berkat kepada keturunan kita, tak tahu. Jangan ingat bila dapat duit banyak, jadi senang. Dia senang saja. Hakikatnya, makna dia tak dapat. Itu maksud di sini. Dan ini tidak bermakna tak boleh kita nak menjangka, nak menganggap, nak meramal hujan itu gini untuk kemudahan keselesaan masyarakat orang. Tidak percaya. Ini nak cerita ni
benda lain. Bukan nak kata apa ni, tak tahu dia tak tahu langsung. Kalau orang tahu dia orang besar, kita tak masuk dalam, tak masuk dalam ramalan cuaca apa semua, tak masuk dalam. Ada pun orang yang kata termasuk, itu silap sebenarnya. Yang sebetulnya kita tahu pun tak agak-agak begitu, dengan tepat, mengikut kebiasaan, mengikut pengalaman, mengikut alat-alat yang menunjukkan. Itu saja, sekadar itu saja. Tahu, nak tahu sebenarnya, tahu. Jadi nak tahu kiamat, Nabilah tak tahu. Yang kecil-kecil satu-satu pun kita tak tahu. Padahal kita tak tahu. Nak tahu tak? Jadi hikmat Allah SWT juga tak bagi tahu sebenarnya. Kalau manusia tahu, banyak yang tak bagi. Banyak yang tak bagi. Kemudian hadis yang seterusnya pun begitu juga, apa yang kita sudah lewat ni, tak boleh teruskan lagi. Hanya sekadar itu lagi untuk malam ini. Wallahu a'lam.